Mataku terpandang sesuatu, lembaga berkain putih lusuh. Guys, welcome back to channel Nurul Anira. Wani. Okay guys, so hari ni kita orang nak bercerita iaitu kisah GPS berhantu. So, sebelum kita orang bercerita, jangan lupa korang subscribe, komen, like and share my channel. Kat mana-mana pun ada, bukan kita seorang je. Jom. Let's go. Okay, saya akan cerita pasal GPS berhantu. Seringkali kita terdengar kisah-kisah seram melibatkan lebuh raya di Malaysia. Selalunya lebuh raya akan dikaitkan dengan cerita hantu kerana terdapat kepercayaan bahawa terdapat roh-roh terkorban yang maut akibat kemalangan di beberapa kawasan lebuh raya yang menghantui lokasi berkenaan. Okay guys, saya ambil cerita daripada grup fiction Syasha yang dialami oleh Wawa tahun 2015. Okay. Masa tu hari Jumaat. Malam tu aku dan kawan aku Hana dah plan untuk keluar makan. Aku bertolak dari rumah aku yang terletak di Hulu Langat menuju ke rumah Hana yang terletak di Putrajaya pada jam 9 malam. Kami decide untuk makan di Bandar Nilai pada malam tu. Tak tahulah kenapa tiba-tiba spontan dia ajak aku makan dekat situ. Setelah selesai makan, jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku decide nak stay rumah mak saudara aku je dekat Mantin. Sebab tu kami berdua pun dah mengantuk. Itulah, gatal sangat siapa suruh nak gerak malam-malam. Lagipun Mantin tak jauh dari Nilai. Aku tak berapa sure jalan ke Mantin sebab aku jarang pergi. So aku set GPS ke Kolej Legenda sebab rumah makcik aku dekat rumah pangsa ada situ je. Itu je lah landmark yang aku ingat. Kami pun mulakan perjalanan. Selepas melepasi area panjang, GPS menunjukkan arah untuk kami terus lagi. Kemudian GPS arahkan kami belok ke kiri. Di situ kawasan perumahan Rumah Tres. Agak usang dan gelap. Semua rumah di situ kelihatan usang. Mungkin jimat letrik masing-masing, tapi ada seperkaranya aku pelik. Seingat aku, datang dengan mak aku tak ada pula. Aku kena lalu taman perumahan ini. Biar betul GPS ni. Hana pun tengok GPS semula. Belak skrin tengok jalan yang dipaparkan dalam GPS. Hana pun berkata, memang dia tunjuk arah ni weh. Kau terus lagi kat belakang tu je lah. Lagi 500 meter. Aku pelik sebab rumah makcik aku rumah pangsa, ni rumah teres. Usang, gelap, sunyi. Aku pun bawa kereta perlahan-lahan ke arah GPS. Lalu GPS bersuara, "You have arrived at your destination." Aku terpaku, dalam hati aku istighfar banyak kali. Depan mata aku adalah sebuah kuil. Kiri kanan semak samun. Kuil nampak seperti kuil lama. Aku pandang Hana, Hana pandang aku. Aku berkata, "Kau set location apa tadi?" Hana pun jawab, "Kolej Legenda lah weh. Ni kau tengok." Aku pun tengok. Betul lah. Aku pun patah balik cuba untuk cari jalan keluar. Di kawasan perumahan tu aku boleh sesat nak keluar. Research location ke Kolej Legenda, arahnya tetap sama ke arah kuil. Aku cakap dekat Hana, "Nah, baca ayat kerusi banyak-banyak." Nah, tak lama lepas tu, akhirnya aku jumpa jalan keluar. Jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Aku pun meneruskan perjalanan. Location dah reset balik. Tapi lagi sekali kejadian pelik berlaku. Kami tiba-tiba masuk ke satu perkampungan. Di situ ada roundboard kecil dan GPS arahkan kami untuk keluar dari first exit. Miss ikut arah jam pukul 9 kot. Kami pun terus sehinggalah diberi arahan turn right. Aku tidak terus ke arah kanan. Aku brake mengejut. Hana melatah lalu dia bertanya kepada aku. Hana berkata, "Wawa, kau dah kenapa ni brake mengejut?" Terkejut aku. Aku berjawab, "Hana, GPS suruh belok kanan ke? Serius?" Hana jawab lagi, "Yelah, ni kau tengok." Aku berkata, "Hana, kanan ni." Aku tunjuk dengan jari. Tanah pergubaran Islam. Hana tenganga, terdiam bisu. Aku pun cepat-cepat tekan minyak berjalan terus. Dalam hati, kalau ada kawasan rumah atau kawasan lapak, aku nak pusing masuk keluar terus. Dan aku pusing di sebelah depan rumah kayu yang usang. Mataku terpandang sesuatu, lembaga berkain putih lusuh bertegak atas tangga rumah kayu tu. Rumah kayu tu pun gelap gelita, jadi memang obvious nampak kain putih. Tak berani nak pandang kiri kanan. Aku terus pusingkan kereta dalam keadaan kalut. Aku tak tahu Hana nampak ke tak. Aku lalu semula di depan kubur tu. GPS arahkan kami ke kiri. Sebab aku dah pusing tadi jadi kubur belah kiri.
Tapi aku terus tak belok kiri. Sampailah jumpa rambak tadi. Tapi aku pelik. Aku pusing rambak tu 3 kali. Lalu balik depan tanah perkuburan tu. Tapi aku tak nampak jalan keluar. Aku dah tak sedap hati. Aku berhenti jap tepi jalan, tapi bukanlah dekat tanah perkuburan tu. Hana dah diam membisu. GPS berkali-kali arahkan kami patah balik ke tempat tadi. Aku langsung tak nampak apa-apa rumah melainkan rumah kayu yang usang tadi itu. Aku baca Al-Fatihah, ayat kursi dan ayat 3 kul banyak kali. Barulah aku nampak signboard ke arah nilai. Panjang. Aku pun keluar dari situ. Tan Hana cakap, "Weh, tidur rumah kau je lah. Lalu highway lekas sini." Aku pun mengiyakan je. Kami akses highway lekas dari Mantin. Aku ingat gangguan dah habis, tapi ada lagi yang terjadi. Kami melalui highway lekas melalui akses Mantin. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dari pukul 12.30 malam dah pukul 3 pagi. Aku dah physically dan mentally exhausted, tapi aku teruskan perjalanan. Dalam otak aku nak cepat sampai je. Mula-mula akses Mantin tu nampak juga 2-3 biji kereta meluncur laju meninggalkan kereta Myvi aku ni. Dalam hati aku, yes, ada juga kereta lain. Hana pula sejak masuk highway lekas dia diam je. Aku tanya Hana, kau okey ke? Kalau ikutkan Martin ke Hulu Langat, ni kereta tak banyak. Kini 30-40 minit sampailah. Tetapi Hana diam menunduk sahaja, hanya menjawab, mungkin dia penat, aku biarkan saja. Aku pun teruskan perjalanan tapi masa tu dah tak ada kereta kiri kanan. Meter aku mencecah 120 km. Tapi aku rasa kereta aku slow sangat. Nah, pasal kereta aku ni slow sangat dah tekan minyak pun aku rasa kereta macam kura-kura lagi ni. Hana tak jawab. Just menundukkan kepala ke bawah. Aku pun toleh ke arah Hana. Aku nampak tingkap di sebelah Hana. Kain putih berjuntai di tepi tingkap. Aku pandang semula ke depan. Aku tengok cermin pandang belakang, gelap gulita. Aku tak nampak langsung lain jalan putih ke lampu jalan ke. Aku pandang side mirror, belah aku nampak jalan ni. Aku dah tak sedap hati. Aku ambil CD Yasin aku masuk ke dalam player. Tiba-tiba Hana tutup, aku on balik. Hana tutup, aku on balik. Dan kuatkan volume. Tangan aku biarkan di radio tu. Aku nampak dari ekor mata aku. Hana merenung aku tajam. Tiba-tiba dia gigit tangan aku. Aku menjerit kesakitan. Nasib tak hilang kawalan stres. Hana start merancau selang-seli dengan menangis dengan ketawa. Aku baca ayat Rukiah yang aku ingat. Aku terlalu takut sampai aku tak berani nak pandang Hana. Tiba-tiba Hana bersuara, "Kau takut ke?" Hahaha. Kemudian dia sambung gelak meracau menangis. Dia tolak badan aku menjerit sekuat hati dia. Kereta hampir hilang kawalan. Beberapa kali jugalah nak terlanggar divider. Aku laun Allahu Akbar 3 kali. Lepas tu aku ikomat. Aku tak tahu nak buat apa. Depan tu aku dah nampak tol. Lepas je bayar tol, aku berhentikan kereta tepi jalan. Aku tengok Hana dah diam. Dah terkulai pensan mungkinlah. Aku call mak ayah aku. Jam waktu tu dah pukul 3.45 pagi. Dalam 4.30 pagi mak ayah aku sampai dengan seorang ustaz. Ustaz tu yang bawa kereta aku sampailah ke rumahnya. Di situ dia pulihkan semangat si Hana ni dan biar dia berehat, dan kami sekeluarga bawa dia ke rumah mak ayah aku dan aku kuat mak ayah Hana seusai subuh. Pukul 10 pagi Hana tersedar. Dia masih lagi pening. Aku menyuruh dia mandi dan makan. Mak ayah dia pun dah sampai kat rumah aku. Masa tu aku tanya Hana apa edit semalam. Dia cakap masa exit highway lekas tu dia nampak orang pakai baju putih melambai-lambai ke arah dia. Dia pun menundukkan pandangan ke bawah dan selepas itu pandangan dia kosong. Fikiran dia kosong dan dia rasa badan dia lemah sangat. Ada benda yang menangkap kamu ni, hijab kamu ditutup. Kamu tu anak dara, sepatutnya tengah malam gini duduk dekat rumah. Kawan kamu ni pun semangat lemah dan kebetulan tengah uzur, jadi lagi senanglah benda tu nak mengacau. Nasib baik dia tak ikut balik ke rumah. Kok dah jatuh cinta kat kamu berdua, satu hal pula nak membela. Nanti lepas ni jangan keluar malam lagi ya, kata ustaz kepadaku. Sejak dari itu, aku dan Hana tak keluar malam dah. Sebelum pukul 10 malam, mesti kami dah balik rumah.
Okay guys, sampai sini yang cerita. Pengajaran dia macam ni lah. Kalau korang perempuan bawa kereta, mesti ada kena ada orang lelaki teman, sebab perempuan ni kan lemah semangat, kadang-kadang ada yang uzur. So macam mana benda ni jenis suka dekat perempuan yang uzur, lepas tu perempuan yang lemah semangat. Kalau ada orang lelaki ni, kita macam kuat lah sikit, benda-benda pun tak boleh nak kacau sangat. Lebih yang kalau penting tu dalam kereta kena ada ayat Yasin, 3 kul, perkataan yang macam Yasin lah, macam tu lah kena simpan. Lepas tu satu, kalau nampak je benda apa lalu jangan tegur, buat macam tak nampak je. Lepas habis daripada kawasan tu, baru korang tengok kawan-korang, kau nampak apa aku nampak, baru tanya. Jangan sebelah kau, kenapa perempuan tu baju putih, kenapa dia terbang, kau tak rasa ke dia apa. Itulah pengajaran dia lah, jangan tegur je lah. Kalau nampak jangan tegur, buat macam diam je. Okay. Okay guys, so itu je cerita kali ni, GPS berhantu. And guys, macam biasa, jangan lupa korang tekan button kat bawah tu. Sebab, apa kalau korang tak tekan? Sebab nanti kita orang upload video baru-baru, korang terlepas nak tengok nanti. Okay, itu je cerita pada kali ni. Bye!